Baik saudara, lintas langsung dari Sabah. Antara fokus peranan penting PIBG merealisasikan kecemerlangan pendidikan. Perinciannya bersama Redwin Robin. Teruskan Redwin. Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG penting dalam usaha merealisasikan kecemerlangan pendidikan yang berterusan selaras falsafah pendidikan kebangsaan. Justru kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta perlu diperkasa. Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berharap permuafakatan antara ibu bapa dan guru dapat membina persefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Saya harap ada dua. Pertama, kerjasama yang erat antara PIBG dengan pihak sekolah dan pihak PPD. Ini sangat penting. Yang kedua, peranan PIBG itu sendiri untuk memperkasa anak-anak di kawasan masing-masing dalam bidang pendidikan, khususnya apa yang saya sebut tadi berhubung dengan STEM. Tambah beliau, PIBG juga berperanan membantu usaha pihak sekolah memenuhi keperluan fizikal murid sama ada dalam bidang kurikulum maupun kokurikulum. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Education for Us, taklimat pembugaran PIBG 2024 di Kota Kinabalu. Karya seni pelukis tempatan berpotensi ditonjolkan sebagai salah satu produk pelancongan berdaya saing untuk menarik pelancong yang juga penggemar seni. Justru kolektor seni perlu memainkan peranan penting dalam ekosistem seni, termasuk perkembangan pelukis, pasaran seni dan apresiasi seni. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, karya seni turut menjadi pemangkin dalam membentuk budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan. Salah satu peranan yang mungkin boleh dimainkan oleh kementerian, saya fikir satu adalah mempelbagaikan lagi memperbanyakkan lagi pameran-pameran seni sebegini, kerana di Malaysia ini kolektor seni ini kebanyakannya berpengkalan di Semenanjung di KL. Jadi kalau ada pameran-pameran sebegini dibuat secara tahunan, secara tetap sebagai contoh, boleh menarik minat mereka yang berada di Semenanjung. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran The Personality of Bornean Art Real and Imagine di Galeri Azman Hashim Universiti Malaysia Sabah UMS. Sebanyak 58 karya pelukis tempatan dan luar negara dipamerkan mulai 18 Mac sehingga 6 Jun depan. Politeknik Tawau Sabah PTS melancarkan food bank untuk membantu pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan mendapatkan makanan keperluan harian. Inisiatif food bank itu bukan sahaja membantu pelajar yang terkesan, malah turut menggalakkan semangat kesukarelawanan dalam kalangan mereka. Pengarahnya Muhammad Nur Abdul Halim memberitahu bekalan food bank ini ditempatkan di koperasi memandangkan kedudukannya yang strategik dan memudahkan pelajar untuk mendapatkan bekalan makanan. Dan ini juga kerjasama daripada pelajar-pelajar sendiri yang minta sumbangan sebab kita melibatkan pelajar-pelajar yang melibatkan dia program pengurusan pelancongan dan juga event management. Jadi pelajar-pelajar sendiri yang akan uruskan kita sebagai guideline di diorang. Jadi benda ni akan kita jadikan sebagai acara tahunan juga, sentiasa kita ada. Muhammad Nur turut mengalukan pembabitan semua pihak termasuk pihak kerajaan maupun NGO untuk menyumbang bahan-bahan asas bagi bekalan food bank PTS. Pelancaran food bank ni sangat baguslah untuk pelajar, terutama pelajar macam kami yang di IPT ni, sebab kadang kami kalau dalam sebulan begitu kami kadang tidak makanan. Jadi kalau beliau bagi duit pun kadang tak cukup sebab sekarang ni kan harga-harga makanan sangat mahal. Jadi food bank dapatlah meringankan beban-beban kami. Yayasan Kebajikan Anak-Anak Yatim Malaysia Yatim terus komited membantu anak-anak yatim meningkatkan potensi diri melalui pelbagai program dan kursus yang disediakan. Program sedemikian dapat memberi nilai tambah kepada graduan untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka sekaligus mempersiap graduan ke alam pekerjaan sebenar.
Menurut Pengarah Urusan Yatim Salihuddin Osman, industri memerlukan tenaga kerja mahir dan sasiah yang baik. Justru pentingnya kursus relevan kepada pelajar agar mereka dapat memanfaatkan pengetahuan serta kemahiran kepada komuniti. Kita akan fokus pada program pembangunan potensi sendiri ini pada motivasi kalau yatim lah. Kita akan buat program leadership, bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin, program kerjaya hala tuju ke mana nak pergi lepas SPM dan program TVET juga menjadi tumpuan kami. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Raikan Syawal Politeknik Tawau. Sebagai pelajar IPG kampus Tawau ni, untuk program ni saya rasa dia dapat berikan pendidikan awal kepada saya. Contohnya seperti yang kita tahu, untuk seorang guru ni dia akan lebih banyak menguruskan program apabila di sekolah. Jadi apabila saya lihat pelaksanaan program pada hari ini, saya dapat ilmu baru dan saya harap saya dapat aplikasikan apabila berada di sekolah nanti. Program seperti ini sebenarnya banyak bagi manfaat kepada kita, kepada masyarakat, terutama macam kepada pelajar-pelajar IPTA. Di samping dapat mengeratkan silaturahim antara kolaborasi tiga institusi ini. Turut disantuni 58 anak-anak yatim dari Politeknik Tawau, Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tawau dan Universiti Teknologi Mara UiTM Tawau. Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Dato' Haja Julia Salak hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK Tuaran di Tuaran. Beliau yang juga yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara JRS ditemani ahli pertubuhan turut menyantuni setiap kaki tangan dan pelatih dari PPDK berkenaan. Dalam majlis sama, Datuk Julia turut mengagihkan duit raya dan kurma kepada pelatih PPDK Tuaran. Acara selingan seperti persembahan nyanyian dan penyampaian hamper cabutan bertuah turut diadakan. Kira-kira 150 orang menghadiri majlis ini. Baik, sedikit perkembangan sukan. Sabah FC meneruskan persediaan menghadapi perlawanan pertama Liga Super 12 Mei depan. Ketua Jurulatih Sabah FC Datuk Ong Kim Swee berkata beliau memberikan tumpuan kepada pengukuhan pasukan dengan pemain sedia ada. Buat masa ini kita tidak memikirkan untuk menandatangani sebarang pemain lagi kecuali yang baru kita tandatangani Haris. Dan selebih daripada itu, pada masa ini kita tidak akan membuat apa-apa pertukaran. Sementara itu, pengurus Sabah FC Rafi Robert berkata, pengukuhan pasukan ketika ini melalui siri perlawanan persahabatan dan menyertai Piala Sabah Maju Jaya SMJ sebelum Liga Super bermula. Dalam masa terdekat ini kita akan adakan perlawanan pramusim iaitu SMJ Cup yang akan bermula pada 29 hari bulan dan kita nantikanlah pengumuman secara rasmi kepada pasukan-pasukan yang turut terlibat. Mereka ditemui selepas perlawanan persahabatan antara Sabah FC dan Keningau FA di Keningau yang disaksikan kira-kira 10,000 penyokong. Perlawanan berakhir dengan Sabah FC menyumbat 10 gol berbalas 2 oleh Keningau FA. Sementara itu, Sabah FC turut memberi penghargaan kepada penonton Eric Primus dengan memberikan tiket percuma atas keberanian beliau menyelamatkan 2 orang kanak-kanak lelaki yang hampir lemas. Terima kasih atas penghargaan saya yang telah disponsor tiket percuma untuk menonton perlawanan antara Keningau FA dengan Sabah FC. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah. Terus ikuti berita wilayah untuk info semasa dan sahih dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dengan Zahira. Baik, terima kasih Redwin.